satu suara tak ada. Ni pun pagi dah balik dah. balik dah. Dia balik saya sembah. Tirmizi bab ma jaa fi safari yaumal jumu'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi safar yaumal jumu'ati. Bab berkenaan dengan safar pada hari Jumat. Haddatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Abu Muawiyah 'anil Hajjaj 'anil Hakam 'an Miqsam 'an Ibn Abbas qala. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Rawahata fi sariyatin. Abdullah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam utus Abdullah bin Rawahah pada satu pasukan perang. Fawafaqa dzalika yaumal jumu'ati. Sariyah ni satu pasukan perang yang mewakili sekurang-kurangnya 400 orang pejuang. Maka hari Jumat bertepatan pada hari itu. Jadi betulan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam utus sariyah tu betulan hari Jumat. Faghada ashabuhu, pada waktu pagi sahabatnya berangkat pada waktu pagi. Faqala, Abdullah bin Rawahah kata, maksudnya dia kata dalam hati dia, dia mikir, atakhallafu, aku akan tinggal, aku akan menyusuli kemudian. Fa usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya aku hendak sembahyang Jumat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa alhaquhum, kemudian aku akan menghubungi mereka. Maksudnya dia kira biar pasukan tu pergi pagi, dia nak tinggal dulu, nak ambil pahala sembahyang Jumat bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia akan menyusuli, akan ikut, kiranya sempat dia dapat bersama dengan pasukan perang tu. Falamma salla,
ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia selesai sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'ahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia, ternampak Abdullah bin Rawahah itu. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya kepadanya, kepada Abdullah bin Abi Rawahah, ma mana'aka, Abdullah bin Rawahah, ma mana'aka an taghduwa ma'a ashabika, apa yang menjadi penghalang bagi engkau bahawa engkau menyertai pada waktu pagi, safar pada waktu pagi bersama sahabat-sahabat engkau, teman-teman engkau. Qala, Abdullah bin Rawahah jawab kata, aradtu an usalliya ma'aka summa alhaquhum, saya menghendaki sembahyang bersama dengan Tuan, kemudian saya akan menghubungi mereka. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anfaqta ma fil ardi, seandainya engkau infak, berbelanja apa yang ada di bumi, ma adrakta fadla ghadwatihim, engkau tidak dapati, tidak peroleh keutamaan berangkat pada waktu pagi bersama dengan mereka. Maksudnya sahabat-sahabat dah berangkat pergi fi sabilillah, di jalan Allah, waktu pagi lagi mereka dah mendului banyak pahala lebih daripada Abdullah bin Rawahah. Dia ketinggalan di belakang. Jadi maksudnya pergi menyertai bersama dengan pasukan perang itu lebih banyak pahala. Dia tinggal di belakang sembahyang Jumaat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, hadha hadithun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Abu Isa, Imam Tirmizi kata, ini adalah sebuah hadis yang kami tidak mengenalinya melainkan daripada tarik ini, daripada riwayat ini. Qala Ali bin al-Madini, qala Yahya bin Sa'id, qala Syu'bah. Ali bin Madini kata, Yahya bin Sa'id kata, Syu'bah juga kata, maksudnya kata-kata Syu'bah disampaikan oleh Yahya bin Sa'id kepada Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini tu guru Imam Bukhari. Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga tu guru Imam Bukhari. Syu'bah Amirul Mu'minin fil hadis, lam yasma'il hakamu min miqsamin illa khamsata haditha. Syu'bah kata, Hakam yang riwayat daripada Miqsam, Miqsam yang riwayat daripada Ibn Abbas dalam sanad tu, Hakam tu tidak sama, tidak ada dengar hadis daripada Miqsam
kecuali 5 hadis. Jadi hakam hanya dengar hadis daripada Miqsam 5 hadis saja. Wa'addaha Syu'batu, dan seterusnya Syu'bah membilangkan 5 hadis itu. Hadis-hadis mana hakam dengar daripada Miqsam tu Imam Syu'bah terus baca. Walaysa hadzal haditsu, Yahya bin Sa'id kata, dalam hadis 5 hadis yang Syu'bah baca tu tidak ada hadis ini. Tidak ada hadis ini, hadis yang kita baca berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah tu. Fima addaha Syu'batu, hadis ni tidak ada dalam hadis yang mana Syu'bah berbilang pada 5 hadis tu. Wa ka'anna hadzal haditha lam yasma'hul hakamu min Miqsamin, dan seolah-olah hadis ini hakam tidak dengar hadis ini daripada Miqsam. Jadi maksudnya hadis ini terputus sanad. Hakam tidak ada sama daripada Miqsam. Maksudnya hakam dengar daripada orang yang dengar hadis tu daripada Miqsam tu. Jadi di antara hakam dan Miqsam hilang seorang rawi, terputus. Wa qad talafa ahlul ilmi fi safari yaumal jumu'ati, dan ulama bersalah-salahan, berselisih pendapat berkenaan dengan safar pada hari Jumaat. Wal falam yara ba'duhum ba'san bi ay yakhruja yaumal jumu'ati fi safari ma lam tahduris salatu. Sebahagian ulama mereka menganggap tidak mengapa bahawa keluar pada safar pada hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat dilaksanakan selagi tidak hadir sembahyang. Maksudnya sebelum lagi sembahyang Jumaat itu dilaksanakan, orang tu mau bersafar pada hari Jumaat, itu tidak mengapa, boleh. Itu sebahagian ulama. Yang kata boleh ni Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Wa qala ba'duhum idza asbaha fala yakhruj hatta yusalli al-jumu'ata. Sebahagian ulama pula kata apabila dah menjelang pagi maka jangan keluar bersafar pada hari Jumaat sehingga sembahyang Jumaat. Jadi kalau dah pagi, dah subuh, tak pergi lagi bersafar, kalau begitu tunggu sembahyang Jumaat dulu, kemudian barulah keluar. Kalau dah keluar sebelum waktu subuh, itu tidak mengapa, boleh orang tu bersafar. Dan juga ketika dah menjelang subuh tu tidak harus keluar. Jadi yang kata tidak harus keluar ni Imam Syafi'i
dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Babun fi siwaki wa tibi yaumal jumu'ati. Bab berkenaan dengan siwak, sugi gigi, tib, memakai haruman pada hari Jumat. Haddatsana Ali bin al-Hasan al-Kufi, akhbarana Abu Yahya Ismail bin Ibrahim at-Taimi an Yazid bin Abi Ziyad عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال riwayat daripada Bara bin Azib, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqan 'alal muslimina ay yaqtasilu yaumal jumu'ati, menjadi satu kewajipan di atas kaum muslimin mereka mandi pada hari Jumat. Wal yamassa ahaduhum min tibi ahlihi, dan hendaklah salah seorang daripada mereka menyentuh daripada wangian ahli keluarganya, istrinya, maksudnya wangian kepunyaan sendiri. Fa illam yajid, maka jika tidak peroleh, tidak ada wangian, fa illam yajid tiban fal ma'u lahu tibun, maka air itu menjadi wangi-wangian baginya. Maksudnya kalau ada wangi-wangian lagi baik, harum. Kalau tidak dapat mewangikan tubuh badan, mandi itu juga kira wangi. Maknanya hilang bau busuk, kira wangi dah lah. Wa fil babi an Abi Sa'id wa syaikh min al-ansari qala حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد نحوه أي بمعناه قال أبو عيسى حديث البراء حسن. حديث براء بن عازب ثاني Imam Tirmizi kata Hasan, tapi kalau tengok dalam sanad tu ada Abu Yahya Ismail bin Ibrahim Taimi, dia tu dianggap seorang rawi dhaif oleh sesetengah imam hadis, dan juga Yazid bin Abi Ziyad Al-Hashimi, dia tu juga dikatakan rawi dhaif, dan sesetengah imam hadis kata wa kana syi'iyan, dia cenderung kepada Syiah. Jadi ada sesetengah imam menentukan dua orang rawi itu dhaif, tapi Imam Tirmizi pula hukum hadis ni sebagai hadis hasan, disebabkan hadis ni ada datang lagi dengan beberapa sanad lain yang boleh menyokong, menguatkan sanad hadis dhaif itu. Itu sebab Imam Bukhari, Imam Tirmizi menghukum hadis ni sebagai hadis hasan. Jadi kita kena
faham, perlu faham uslub Imam Tirmizi itu. Jangan hanya kita jumpa kata rawi dalam sanad ni dhaif, kita tahu dhaif hadis tu, kemudian Imam Tirmizi kata hasan, kita salahkan Imam Tirmizi. Tak boleh. Kenapa? Ada rawi dhaif, hadis tu sepatutnya dhaif, kenapa kata hasan pula? Jangan begitu. Sebab Imam Tirmizi dia tahu, jumpa satu hadis ada banyak mana sanad-sanad bagi hadis tu, dia tahu. Jadi ada sanad lain yang menjadi sahih ataupun hasan bagi hadis ni, semakna dengan hadis ni. Masih ada lagi banyak dalam hadis Bukhari, Muslim, ada juga berkenaan dengan mewajibkan mandi pada peringkat awal Islam. Jadi hadis-hadis itu menjadi penyokong ataupun menampung kedhaifan bagi hadis ni. Jadi sebab itulah Imam Tirmizi kira hasan. Bila hadis dhaif dibantu ataupun ditampung oleh hadis-hadis lain, sanad-sanad lain, ketika tu hadis dhaif tu akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi kita kena faham di mana dalam sanad kita jumpa ataupun kita tahu rawi itu dhaif, kemudian Imam Tirmizi pula kata hasan. Itu maksudnya hasan tu hasan li ghairihi. Dhaif tu dah naik darajat hasan li ghairihi. Jadi tidak salah Imam Tirmizi hukum hasan tu. Wa riwayatu Hushaimin ahsanu min riwayati Ismail bin Ibrahim at-Taimi. Riwayat Hushaim selepas daripada wafil bab haddatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Hushaimun, sanad tu semakna dengan hadis hadis bab hadis bara' tu yang datang riwayat daripada Ismail bin Ibrahim Taimi. Imam Tirmizi kata riwayat Hushaim tu lebih hasan daripada riwayat Ismail bin Ibrahim At-Taimi. Wa Ismail bin Ibrahim At-Taimi yudha'afu fil hadis. Ismail bin Ibrahim At-Taimi mentadhaifkan pada hadis. Imam Tirmizi pun dah sebut Ismail bin Ibrahim At-Taimi itu ditadhaifkan hadis. Jadi dia sendiri dah hukum tadi hadis bara' tu hasan. Hadis bara' tu hadis yang diriwayat oleh Ismail bin Ibrahim Taimi tu dah dia sendiri kata hasan. Kemudian dia juga sebut rawi dalam sanad hasan tu ada dhaif. Jadi jelas di situ bukan Imam Tirmizi tak tahu rawi dhaif ada dalam sanad tu dia kata hasan, tidak, dia tahu. Sebab apa? Walaupun ada rawi dhaif, Imam Tirmizi kata hasan, sebab riwayat Hushaim tu ahsan, lebih hasan. Jadi yang lebih hasan tu menampung kedhaifan ada pada riwayat Ismail bin Ibrahim At-Taimi itu. Jadi daripada situ kita boleh faham ataupun kita boleh nampak uslub Imam Tirmizi itu. Dia akan bawa hadis-hadis yang kurang elok maksudnya seperti hadis tadi datang riwayat daripada Ismail bin Ibrahim At-Taimi, dia masuk sebagai hadis bab. Kenapa
dia tidak masuk selalu hadis datang riwayat daripada Hushaim yang dia sendiri kata ahsantu. Dia tahu kenapa yang lebih baik itu dia tidak masuk sebagai hadis bab, jadi tidak timbul masalah, tidak ada apa-apa iskal. Hadis tu riwayat Hushaim tu ahsan dah. Kalau dia kata hadis tu hasan, maknanya tidak ada apa-apa pertikaian di situ. Tapi cara Imam Tirmizi ni sengaja dia bawa hadis-hadis dhaif sebagai hadis bab. Dia bawa hadis-hadis yang ada sanad tu rawi majhul, ada masalah-masalah dalam sanad hadis tu, dia bawa jadikan hadis bab. Maknanya masuk bawah tajuk bab tu. Kemudian dia akan bawa hadis datang sanad lebih baik daripada hadis bab tu, ataupun dia akan bagi tahu hadis ni datang dengan beberapa banyak tarik. Itu bermakna Imam Tirmizi dah kemuka di situ hadis-hadis yang menjadi penyokong kepada hadis bab tu. Jadi dengan cara tu hadis dhaif dapat naik darajat hasan li ghairihi. Daripada asal hadis tu dhaif, kiranya tak boleh amal, tak boleh nak jadikan hujah dalil bagi hukum ahkam tu disebabkan ada Imam Tirmizi masukkan sanad-sanad menjadi penyokong kepada sanad hadis bab tu. Dengan sendiri sanad hadis bab yang asalnya dhaif tu dah tukar jadi hasan li ghairihi, dan boleh beramal lagi, boleh berhujjah dalam hukum ahkam. Itu cara Imam Tirmizi. Begitu juga imam-imam hadis lain, musannif kitab hadis lain pun ada juga bawa cara-cara seperti itu. Maksudnya imam-imam muhaddisin dulu mereka usaha supaya darajat hadis dhaif itu naik kepada darajat hasan li ghairihi, tak sama dengan kita sekarang ni. Hadis dhaif tu kita bagi turun darajat hasan. Yang ada dalam Sunan Tirmizi pun orang cari pasal, kata hadis-hadis Imam Tirmizi kata hasan ni asalnya dhaif, jadi tak boleh amal, bagi turun darajat. Dhaif pula bagi turun lagi sampai darajat maudhu'. Sekarang orang kata hadis dhaif ni sama dengan hadis palsu. Itu rekaan daripada mereka. Mana ada sama. Hadis dhaif tu dengan dhaif jiddan pun tak sama. Macam mana dhaif jadi sama dengan palsu? Palsu ni ada rawi wadha' kadzab dalam sanad tu. Dhaif ni hanya rawi dhaif biasa. Bila kata hadis itu dhaif, ada rawi dhaif seperti Ismail bin Ibrahim Taimi, yudha'afu fil hadis, jadi dhaif. Maksudnya dhaif kerana dia ada lupa dan sebagainya, dan dia tidak dituduh berbohong, bukan muttaham bil kadzib. Jadi dhaif kerana su'ul hifz, kurang ingatan, tu pun tidak sama dah dengan dhaif jiddan yang dituduh berbohong. Dhaif jiddan dengan maudhu' palsu pun beza. Yang dhaif jiddan ni dituduh berbohong, yang jadi palsu ni rawi tu sendiri pembohong, dia bohong buat riwayat tu. Dhaif jiddan ni bukan dia bohong buat riwayat. Hadis tu
tidak salah, dia yang salah. Dia ni dituduh oleh orang lain sebagai orang bohong. Mungkin dia tidak bohong, orang tuduh, boleh jadi. Ada juga imam-imam hadis berbeza pendapat dengan rawi, di mana ada sesetengah imam kata rawi ni kurang ingatan. Tapi ada pula imam hadis lain kata dia ni dia ni bukan kurang ingatan, cuma orang anggap dia ni kurang ingatan. Ada pula khilaf begitu. Begitu juga rawi dituduh berbohong. Ada sesetengah a'immah hadis kata rawi ni muttaham bil kadzib, dituduh berbohong. Setengah kata dia ni rawi ni tidak ada apa-apa masalah, hanya orang yang tuduh dia. Jadi maknanya kalau begitu, di sisi a'immah hadis sendiri yang kata rawi ni kurang ingatan, mereka akan anggap riwayat daripada rawi itu sebagai dhaif. Ada imam hadis anggap rawi ni bukan kurang ingatan, orang anggap dia ni kurang ingatan. Kalau begitu, imam-imam hadis kata begitu, mereka akan terima hadis daripada rawi itu dan tidak akan anggap hadis itu sebagai dhaif. Jadi satu hadis di sisi setengah imam jadi dhaif sebab dia kira rawi itu kurang ingatan. Hadis itu juga di sisi imam hadis lain tidak jadi dhaif, mungkin jadi hasan, disebabkan mereka kira yang kata kurang ingatan itu bukan rawi itu kurang ingatan, orang anggap begitu. Jadi di sisi mereka sanad hadis itu tidak ada masalah, mereka akan terima hadis itu sebagai hasan dan akan akan ambil hujjah, dalil pada hukum ahkam. Jadi ada banyak keadaan kita kena ambil kira, jangan-jangan jumpa dalam kitab rawi ni dhaif, kita suka hadis ni dhaif, tak ambil kira pandangan a'immah hadis lain, tak ambil kira dengan ada lagi sanad-sanad lain boleh bantu naik darajat hasan li ghairihi, semua tak kira, jumpa satu cukup. Ada mana-mana imam kata rawi ni dhaif, kita suka sebab boleh hukum hadis tu dhaif, kemudian kita sambung pula dhaif tu sama dengan palsu, tolak hadis. Jadi imam-imam dulu mereka usaha bagi naik darajat hadis, orang sekarang ni usaha bagi turun darajat hadis. Daripada situ banyak timbul masalah. Apa masalah? Hukum daripada hadis tu di sisi imam-imam dulu kira boleh amal, dah pun amal, dah buat penentuan amalan yang keluar daripada hadis tu kiranya sah, boleh amal. Jadi kemudian jadi apa? Orang mai kata amalan tu tak boleh. Orang tu amal dengan amalan sabit daripada hadis tu salah, sebab hadis tu dhaif sama palsu. Itu orang sekarang dia suka buat fitnah saja, tidak usaha ke arah lebih baik, dan dengan fahaman mereka yang sempit begitu, mereka salahkan alim ulama dulu, imam-imam dulu. Itu
penyakit umat Islam sekarang ni perlu kita hindari daripada keadaan-keadaan seperti itu. Abwabul Idain kita sambung. Lidah batuk. Suara pun tak itu. Sambung bab tu.